Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azmir Muhammad Nizah bersama dengan rakan penulis Afi Rosizri Abu Bakar akan membentangkan artikel kami yang bertajuk 1, 2, 3 ketuk memujuk pengundi muda dengan TikTok. Suatu analisis strategi sewaktu pilihan raya umum Malaysia yang ke-15. Pada PRU yang ke-15 yang berlangsung pada 19 November 2022 yang lalu telah mencatat satu sejarah, iaitu yang pertamanya berkaitan tentang pengundi yang berumur 18 tahun ke atas telah dibenarkan untuk menjadi pengundi yang berdaftar, dan yang kedua ialah pendaftaran pengundi adalah secara automatik. Dan tindakan ataupun dengan adanya rang undang-undang yang begini, ia sebenarnya sangat signifikan kerana ia memberikan pertambahan jumlah pengundi baru kepada hampir 20 juta pengundi. Dan ini sangat menarik untuk dinilai kerana ia berkaitan tentang penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial juga semakin bertambah disebabkan oleh peningkatan pengundi-pengundi muda yang berumur 18 tahun tadi. Dan dalam konteks penggunaan media sosial ini, kita dapat lihat TikTok adalah sebahagian ataupun salah satu daripada platform media sosial yang menjadi trend dalam platform penyampaian, juga menjadi trend dalam platform pemasaran dan juga kempen politik. Akhirnya, kita dapat lihat bahawa TikTok ini menjadi platform yang terbesar mungkin selepas WhatsApp dan Facebook dalam konteks kempen politik. Maka kesan dalam mempengaruhi undi adalah sangat penting untuk kita analisa. Maka oleh sebab yang demikian, kami berpandangan bahawa satu kajian perlu diadakan, dan oleh itu objektif bagi kajian ini adalah yang pertama untuk mengetahui trend penggunaan TikTok dalam kempen pengundian menjelang dan juga semasa PRU 15. Yang kedua, menganalisis kesan penggunaan TikTok dalam kempen PRU yang ke-15, dan yang ketiganya ialah menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi PRU 15. Untuk kajian ini, beberapa sorotan telah pun dijalankan. Apabila kita dapat lihat pada 16 Julai 2019, sejarah Malaysia telah pun terbukti apabila rang undang-undang ataupun RUU Perkara 119 Pindaan 2019 telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan sebulat suara. Dan ini adalah bukti kepada proses pendemokrasian yang terus memutik di Malaysia, di mana berkaitan tentang had umur, berkaitan tentang pendaftaran automatik, dan ia sekaligus melonjakkan jumlah pengundi muda kepada 2.4 juta secara kumulatif. Dan ini sekaligus merubah corak politik Malaysia yang lebih pragmatik, kerana kumpulan ini adalah kumpulan majoriti dalam jumlah pengundi yang 24 juta tadi. Pada PRU yang ke-15, elemen berfikiran terbuka, elemen atas pagar dan juga elemen anti-establishment yang sering menjadi label kepada golongan muda ini ataupun pengundi muda terbukti menjadi faktor penolak. Yang keduanya, TikTok sering kali menjadi gelombang bukan sahaja di Malaysia, malah ia digunakan secara meluas di Eropah. Sebagai contohnya, sewaktu pilihan raya di Jerman ataupun pilihan raya di Amerika Syarikat, di Colombia dan sebagainya.
67% kalau kita perhatikan secara statistik menurut Abdullah, 67% daripada kalangan pengundi muda ini mereka mencari maklumat politik. Begitu juga dalam satu laporan yang dibuat oleh Albin Inks pada 2022 menyatakan bahawa Malaysia merupakan negara yang ke-6 tertinggi di dunia dalam kategori penetrasi TikTok ini. TikTok menjadi satu alat yang besar pengaruhnya kepada pengundi muda kerana yang pertamanya wujud elemen kreativiti. Yang keduanya kerana TikTok ini menggambarkan ketelusan dan juga penggunaannya yang selamat. Yang ketiganya, mesej yang digunakan begitu ringkas, padat dan mudah difahami. Dan yang keempatnya, ia menggunakan penggabungan visual dan juga audio sebagai sensori dan akhirnya menjadi satu tarikan kepada orang muda. Dan ia sebenarnya menggerakkan pengundi untuk membuang undi dengan efektif. Satu kajian yang dibuat oleh Niza dan juga Bakar. Bagi kajian ini, kami menggunakan metodologi pemerhatian dan juga laporan penelitian terhadap dokumen-dokumen. Pemerhatian yang kami lakukan bermula daripada 5 November hingga ke 18 November, iaitu sepanjang waktu tempoh berkempen. Dan kita dapat lihat antara cara ataupun antara metodologi yang kami gunakan ialah kami ke beberapa tempat sepanjang tempoh berkempen dan juga memonitor beberapa akaun parti dan juga ahli politik. Manakala metodologi dokumen pula kami merujuk kepada laporan-laporan yang ada dalam akhbar, begitu juga di portal-portal dan juga di berita-berita serta portal berita yang mana laporan ini adalah berkaitan tentang PRU yang ke-15. Maka daripada kajian pemerhatian yang telah kami buat, yang pertamanya bolehlah dapat dilihat bahawa tokoh politik, beberapa nama besar tokoh politik sebagai contohnya Tan Sri Muhyiddin dan juga Sheikh Sadiq, Sheikh Abdul Rahman dan juga Parlimen Segambut YB Hanayo adalah antara figura-figura yang mempunyai pengikut, yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam TikTok ini. Dan kita dapat perhatikan penggunaan TikTok ini digunakan sebaik mungkin oleh ahli ataupun tokoh-tokoh politik dalam membentang manifesto mereka. Yang keduanya, penggunaan TikTok ini sebagai platform untuk memberi ataupun mempamerkan dasar dan juga memberi penerangan terhadap perancangan-perancangan mereka sekiranya mereka menjadi ahli parlimen ataupun menjadi menteri dan sebagainya. Dan seterusnya ialah kita dapat lihat jurang di antara ahli politik ini dan juga dengan orang awam semakin rapat walaupun secara maya. Yang kedua, perbincangan yang kami ingin bawa ialah dalam konteks pengundi itu sendiri. Dapat dilihat mengapa penggunaan TikTok ini sangat berkesan dalam kalangan pengundi muda kerana yang pertamanya orang muda dapat menyuarakan pendapat mereka. Dan mereka walaupun ia adalah dalam bentuk maya tetapi pengaruh ataupun engagement yang ada adalah sangat rapat. Yang keduanya, mereka orang muda ini boleh berkongsi idea dan memberi pandangan serta menyatakan kritikan mereka tanpa mempunyai aturan ataupun hierarki dalam konteks parti ataupun dalam konteks masyarakat umum. Yang ketiganya, kami melihat dalam konteks sosialisasi politik. Dan dapat diperhatikan dalam konteks ini wujud kesedaran terhadap isu semasa dalam kalangan pengundi-pengundi muda kita. Yang keduanya, ia sebenarnya membawa kepada penyertaan yang lebih bermakna kerana engagement yang mereka lakukan dalam TikTok itu sebenarnya boleh diterjemahkan kepada
kepada peningkatan mereka yang membuang undi. Dan yang ketiganya ialah meningkatkan pengetahuan politik pemain-pemain TikTok ataupun mereka yang terdedah kepada media sosial ini. Dalam konteks yang dalam waktu yang sama juga kami juga dapat menilai beberapa kesan negatif daripada penggunaan TikTok yang berlebihan. Sebagai contohnya, kami dapat mengenal pasti berkaitan tentang uh, pemesongan maklumat ataupun misinformation, dan ini seringkali membawa kepada persepsi yang berbeza dalam kalangan orang muda. Yang keduanya ialah penggunaan maklumat-maklumat palsu ataupun disinformation yang ada di dalam TikTok yang akhirnya boleh mempengaruhi orang muda. Dan yang ketiganya ialah boleh menyebabkan mereka hilang fokus dan akhirnya tidak melibatkan diri dalam proses sosialisasi politik. Dan ini adalah sangat-sangat penting dalam konteks sosialisasi politik dan juga penggunaan sosial media dalam dalam meningkatkan penglibatan orang muda. Akhirnya, kajian kami ini dapatlah disimpulkan bahawa yang pertamanya, TikTok telah menjadi platform utama dalam memujuk pengundi muda untuk terlibat sama dalam proses pilihan raya umum. Ia dapat dilihat berdasarkan kepada trend peningkatan penglibatan orang muda dalam PRU. Yang keduanya, ia juga menjadi ruang sosialisasi politik yang sangat berkesan dalam kalangan orang muda, kerana antara lainnya orang muda menghabiskan masa mereka dengan lebih ataupun menghabiskan masa dengan lebih banyak berada secara online berbanding offline. Yang ketiganya, ia membantu peningkatan dalam konteks membuang undi, dan yang terakhirnya ialah PRU 16 pastinya menjadi ruang konvensional versus ruang maya dalam kempen politik yang akhirnya membawa kepada suatu politik yang menarik dan juga segar. Sekian saja daripada kami. Saya Muhammad Azmi Muhammad Iza dan rakan saya Afi Rosezri mengucapkan jutaan terima kasih dan salam sejahtera.